Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 Arif. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa menjaga diri di musim COVID ini. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran PDPR kita untuk bab yang kedua. Kita tengok bab kedua ini ialah faktor dan gandaan. Okey, hari ini kita akan fokus kepada satu sahaja standard kandungan, 2.1 faktor, faktor perdana dan faktor sepunya. Dan untuk topik ini, kita ada 4 standard pembelajaran. Tapi untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada 2 sahaja standard pembelajaran. 2.1.1 menentukan dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor. Yang kedua, 2.2.2 menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi sesuatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok apakah faktor. Faktor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Maksudnya kat sini, setiap nombor yang kamu bahagikan itu mestilah tepat dan tidak mempunyai baki. Okey, sebagai contoh, 12 bahagi dengan 1. Jadi, kita akan dapat 12 bahagi dengan 1. Kita akan dapat 12. Jadi, kita akan dapat dia punya 12 bahagi dengan 1. Kita akan dapat 12 dan dia tidak mempunyai baki. Jadi, bila dia tidak mempunyai baki, itulah yang kita katakan faktor. Maknanya suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagikan nombor itu dengan tepat. Okey, kita tengok pula. 12 bahagi dengan 2. 12 bahagi dengan 2, kita akan dapat 6. Dan dia tidak mempunyai baki. Okey, 13 bahagi dengan 3, kita akan dapat 4. 12 bahagi dengan 4, kita akan dapat 3. 12 bahagi dengan 6, kita akan dapat 2. 12 bahagi dengan 12, kita akan dapat 1. Jadi, maka 12 boleh dibahagi tepat dengan nombor apa? 12, 6, 4, 3, 2 dan 1. Kamu nak tulis macam ni pun boleh ataupun kamu nak tulis 1, 2, 3, 4, 6, 12 pun boleh. Okey? Kita tengok contoh lain. Okey, kita tengok contoh lain. Tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 ataupun bukan. Kita nak tengok sama ada 12 ni ialah faktor bagi 36 atau bukan. Kita buat macam mana? 36 kamu bahagikan dengan 12. Jadi kamu akan dapat 3. Tengok sifir. 36 dan tiada baki. Jadi 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Jadi kita boleh kata kat sini 12 ialah faktor bagi 36. Jadi kita tulis macam inilah. 36 bahagi dengan 12, kita dapat 3 dan dia tidak mempunyai baki. Boleh kita katakan 12 ialah faktor bagi 36. Okey, kita tengok pula contoh B. 9 ialah faktor bagi 30 ataupun bukan. Okey, kita buat macam mana? 30 kita bahagikan dengan 9.
Okey, tengok sifir. Tengok sifir. Dalam sifir 9, tengok apa nombor yang paling hampir dengan 30. Okey, kita akan dapat 9. Di sini 27. Kita dapat 27. Okey, tengok 10 kosong sifar nak tolak dengan 7 tak boleh, kita kena pinjamlah macam biasa. Jadi kita dapat sini 10. Okey, 10 tolak dengan 7 kita akan dapat 3. Jadi 3 ini kita panggil dia baki. Bila baki, kita kena faham nombor faktor tak boleh ada baki, dan apa-apa nombor bulat yang dibahagikan mesti tepat. Jadi bila dia ada baki, kita boleh kata 9 bukan faktor bagi 30. Sebab dia ada baki. Okey, kita tengok pula cara lain. Okey, contoh senaraikan semua faktor bagi 18. Tadi kita nak tengok sama ada dia adalah nombor faktor ataupun bukan. Tapi yang ini kita nak tengok senaraikan semua faktor bagi 18. Apa yang dimaksudkan dengan senaraikan semua faktor bagi 18? Maksudnya, apa-apa nombor, dua nombor bulat yang kamu darab mendapatkan hasil yang sama. Contohnya, 1 darab dengan 18, kamu akan dapat 18. Okey, 2 darab 9 pun kamu akan dapat 18. 3 darab 6 pun kamu akan dapat 18. Jadi, kita boleh kata kat sini, 1, 18, 2, 9, 3, 6 adalah faktor bagi 18. Maksudnya apa-apa dua nombor bulat yang didarabkan mendapatkan hasil yang sama dan tidak mempunyai baki, itulah faktor bagi nombor tersebut. Okey, sekarang kita akan masuk standard pembelajaran yang kedua, iaitu faktor perdana. Okey, apakah yang dikatakan dengan faktor perdana? Faktor perdana ini melibatkan nombor perdana. Kamu dah belajar nombor perdana ni dekat sekolah rendah dah. Okey, nombor perdana ni. Okey, nombor perdana terkecil ialah nombor 2. Nombor 2, satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Okey, lepas tu nombor 1 bukan nombor perdana. Nombor 1 bukan nombor perdana. Okey, ini adalah semua nombor perdana. Yang ini kamu wajib hafal lah. Okey, hafal. Okey, hafal nombor perdana ini. Nombor perdana ini ada 25 nombor. Maknanya daripada nombor 1 hingga 100 ada 25 nombor perdana. Yang ni kamu kena hafal. Okey, kita pergi pula untuk pemfakturan perdana. Dengan keadaan nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Contohnya, 18. Untuk mendapatkan hasil 18, kita perlu darabkan nombor perdana. Okey, contoh kat sini dia bagi untuk mendapatkan 18, kita perlukan nombor perdana 3 darab 3 darab dengan 3 lagi. Jadi kita akan dapat 18. Jadi kita kata 2 dengan 3 ini adalah nombor perdana. Sebab itu dia kata nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Perdananya maksudnya kita membuat hasil darab menggunakan nombor perdana. Okey, kita tengok pula contoh faktor perdana bagi 84 ataupun bukan. Okey, kita nak tengok macam mana sama ada ni, kita kena bahagi je. Kalau soalan dia kata sama ada nombor, sama ada ni kita kena bahagilah untuk memastikan sama ada nombor itu faktor perdana ataupun bukan. Jadi kita buat macam mana? Kita bahagikan 84, kita bahagikan dengan 2. Jadi ikut tengok sifir. Dalam sifir, okey, 8 kita dapat
4. So, sini 8. Okey, kita turun 4. Kamu buat bahagi macam biasa. Macam kamu duk buat kat sekolah rendah dulu. Okey, dalam sifir 2, 4. Kita dapat 2. So, 4. So, tak ada baki lah. So, kita dapat 42. 42 ini. So, kita boleh kata 2 ialah nombor perdana. Maka 2 ialah faktor bagi 84. So, betul lah. 2 adalah faktor bagi 84 sebabnya dia tidak ada baki dan dia dibahagikan dengan tepat. Okey, kita tengok pula 3. 84 kita bahagi dengan 3. Okey, kamu boleh tengoklah sifir 3. Okey, kita akan dapat 28. Jadi, kita boleh kata 3 ialah faktor bagi 84 sebab dia tidak mempunyai baki. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. 84 dengan 5. Kita tengok 84. Kita bahagikan dengan 5. Okey, ni kamu kena tengok sifir 5. Jadi, bila kita buat sifir, kita dapatlah 16. Dan kita ada baki. Dia ada baki. Okey, dia ada baki 4. So, bila dia ada baki 4. Okey, ingat kalau tadi kita kata faktor dia tidak boleh ada baki. So, bila dia ada baki, maksudnya 5 bukan nombor faktor perdana bagi 84. So, sebab dia ada baki. Okey, 2 dan 3 adalah faktor bagi 84. Tapi 5 bukan faktor bagi 84. Walaupun 5 adalah nombor perdana. Tapi bila kita buat hasil bahagi dan dia ada baki. Jadi 5 bukan faktor perdana bagi 84. Okey, yang seterusnya. Kita nak tengok pemfakturan perdana yang boleh kita buat. Okey, dia ada 2 kaedah kat sini. Okey, satu nama dia pembahagian berulang. Satu lagi kita panggil pokok faktor. Okey, kita tengok yang pertama. Kita nak jawab 60 Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, pemfakturan perdana ada 2, pembahagian berulang dan pokok faktor. Kita tengok satu-satu dulu. Pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni saya rasa kamu pernah tengok juga masa kamu di sekolah rendah. Kita buat bahagi macam ni. Jadi 60 kita tengok dalam sifir 2. Okey, tengok. Bila kita tengok dalam sifir 2, apakah nombor yang paling hampir dengan 60? So, kita dapat 30 kat sini. Okey, kenapa kita start dengan nombor 2? Kenapa tak start kita tak mula dengan nombor 3, nombor 5, nombor 7? Kerana, okey, tengok arahan kat sebelah ni, kat sini. Dia kata, lakukan pembahagian berulang dengan nombor perdana terkecil. Terkecil. Maksudnya nombor perdana yang paling kecil adalah 2. Jadi kita tengok dalam sifir 2 dulu. Kita tengok kalau kata dah habis sampai sifir 2 pun dah tak ada nilai. Barulah kita tengok pada sifir yang lain pula. Tapi dia mesti bermula dengan nombor perdana yang paling kecil iaitu nombor 2. Dan pembahagi diteruskan sehingga hasil bahaginya menjadi 1. Jadi kamu buatlah. Okey, 60 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 30. Lepas tu 30 bahagi pula dengan 2, kamu akan dapat 15. Okey, lepas tu tengok 15 tak ada dalam sifir 2. Jadi kita tengok pula dalam sifir 3. Okey, ada 15. Kita tengok 3. Kita akan dapat 5. So, dalam sifir 3 tak ada 5. Dan kalau kita guna juga sifir 3, kita akan dapat baki. Jadi, tak boleh lah. Jadi, kita tengok 5. Tengok 5, tengok dalam sifir 5. So, 5 bahagi 5 akan dapat 1. Jadi, untuk kaedah pembahagian berulang ni, kita boleh senaraikan dia punya number faktor 2 darab 2
darab 3 darab 5 akan dapat 60. Okey, ini kaedah pembahagian berulang. Maksudnya dia mesti dalam bentuk yang macam kolom ni. Dia mesti dalam bentuk ke bawah, daripada atas ke bawah. Okey, untuk pokok faktor pula, pokok faktor ni dia macam ni lah. Dia macam berangkai ni. Kamu kena tengok. Okey, kita tengok 60 kan, kita tengok ungkapan 60. Jadi ada dua digit dan ada 4 nilai yang boleh didarabkan menjadi 60. Okey, satunya 4 darab dengan 15. 4 darab dengan 15 akan dapat 60 juga. Dan 2 darab dengan 30 pun akan dapat 60 juga. Jadi kita tengok yang pertama ni, 4 darab dengan 15 kita akan dapat 60. Jadi 4. Apakah nombor yang didarabkan untuk mendapatkan 4? Jadi kita dapat 2 dengan 2. Okey. Ingat dia sama je kaedah dia, lakukan pembahagian dengan nombor perdana yang terkecil. Jadi kita dapat 2 darab dengan 2 dah sama dengan 4. Lepas tu untuk 15, kita tengok 3 darab dengan 3 darab dengan 5 lah untuk dapatkan 15. Jadi untuk pemfakturan perdana, kita boleh kata untuk dapatkan 60, 2 darab 2 darab 3 darab 5. Sama juga dengan yang sebelah sini, 60. Okey, 2 darab dengan 30 akan dapat 60. Jadi 2 darab dengan apa dapat 2. Jadi 2 darab 1 lah. Jadi 2 lah. Sebab tu dia punya kalau tengok dia punya garisan ni, dia tidak bersambung dengan nombor yang lain. Dia 2 sahaja. Okey. Lepas tu untuk 30. Okey, 30, 3 darab dengan 10 dapat 30. Okey, untuk 3 pun sama juga. 3 darab dengan berapa dapat 3? Dapat 1. So kita dapatlah 3 kat sini. Okey, untuk 10, 2 darab dengan 5. Okey. So kita akan dapatlah 2 darab 2 darab 3 darab 5. Dia akan dapat sama macam ni. Okey. Setakat itu untuk kelas ini hari ini. Jadi kita ulang balik. Okey, apa itu faktor? Nombor faktor. Nombor faktor ni dia mestilah nombor bulat yang boleh dibahagikan nombor itu dengan tepat. Maknanya dia tidak mempunyai baki. Dan untuk faktor perdana, kamu kena hafal yang tadi yang cikgu bagi ada 25 nombor perdana. Kamu kena hafal nombor tu. Dan kaedah untuk pemfakturan perdana ni ada 2. Pembahagian berulang dan pokok faktor. Jadi dalam peperiksaan kamu boleh gunalah dua-dua kaedah ni. Yang mana satu yang kamu selesa nak guna. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu akan bagi latihan. Macam biasa, selepas kamu dah dapat latihan itu, kamu buat, dah siap, kamu hantar snap gambar dan hantar dalam grup WhatsApp Cikgu Mida. Nanti saya akan semak kerja kamu dan saya akan upload nama kamu dekat dalam grup WhatsApp. Kita tengok siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.